berkenaan dengan strategi peluasan kuasa yang diambil oleh kerajaan British untuk mendapatkan negeri-negeri Melayu ini. Secara asasnya, strategi yang digunakan pakai oleh British adalah melalui perjanjian dan juga melalui manipulasi pada ketika itu. Sebelum kita nak bergerak kepada kesemua perjanjian-perjanjian ini, awak semua kena faham terlebih dahulu berkenaan dengan 4 negeri terawal, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu mempunyai hubungan dengan kerajaan Siam. Maksudnya pada ketika ini, keempat-empat negeri ini berada di bawah naungan kerajaan Siam. Bukti dia, keempat-empat negeri ini perlu untuk menghantar bunga emas dan bunga perak kepada kerajaan Siam selama 3 tahun sekali. Maksud dekat sini, bila hubungan baik antara kerajaan Siam dengan kerajaan negeri Melayu ini, ianya akan meresahkan kerajaan British. Sebab British mahukan kelima-lima dan juga keempat-empat negeri ini menjadi milik mereka. Jadi apa yang diambil oleh kerajaan British? Melaksanakan perjanjian demi perjanjian untuk mendapatkan keempat-empat negeri yang kita bincangkan sebentar tadi. Mari gerak yang pertama. Perjanjian pertama yang dibuat adalah Perjanjian Beni 1826. Dalam perjanjian Beni ini, kerajaan British telah mengiktiraf ketuanan Siam ke atas keempat-empat negeri Melayu ini. Kemudian wujud pula Perjanjian Sulit. Perjanjian Sulit ini bermaksud British mengakui pertuanan kerajaan Siam ke atas kerajaan-kerajaan Melayu dan juga melarang kerajaan Siam untuk menyerahkan kerajaan-kerajaan ini kepada kuasa barat yang lain. Yang ketiga, wujudnya Perjanjian Sempadan. Perjanjian Sempadan 1899 ini bertujuan untuk menetapkan sempadan keempat-empat negeri ini supaya memudahkan urusan pentadbiran. Kemudian kita ada juga Perjanjian 1902. Perjanjian 1902 ini merupakan kandungannya adalah Siam akan mengawal hubungan luar kerajaan Kelantan dan juga Terengganu. Dan dalam Perjanjian 1902 ini juga adalah termaktub kerajaan Siam tidak boleh untuk menjual ataupun menyerahkan keempat-empat negeri ini kepada kuasa asing yang lain. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok pula berkenaan dengan Perjanjian Bangkok 1909. Dalam Perjanjian Bangkok inilah akhirnya keempat-empat negeri itu menjadi milik kerajaan British secara rasminya. Sebelum itu kena faham satu perkara terlebih dahulu. Sebelum adanya Perjanjian Bangkok, kerajaan Siam telah ada satu perjanjian dengan kerajaan Perancis. Keadaan itulah yang menakutkan kerajaan British. Maka British telah pun menghantar wakilnya untuk berjumpa dengan pemimpin kerajaan Siam, termeterailah Perjanjian Bangkok 1909. Okey, apa yang berlaku dalam Perjanjian Bangkok ini? Pertama, penasihat bagi kerajaan Siam yang bernama E.H. Strobel berjumpa dengan Ralph Paget, iaitu wakil British dekat Bangkok. Jadi Strobel dan juga Ralph ini berbincang, maka pejabat tanah jajahan British pada waktu itu bersetuju untuk membenarkan perundingan itu dilaksanakan antara British dan juga kerajaan Siam. Kemudian apa yang berlaku? Strobel pada waktu itu telah berjumpa dengan anak Raja Siam yang bernama Putra Damyong yang merupakan penasihat kerajaan Siam, menyatakan hasrat kerajaan British untuk mendapatkan negeri-negeri Melayu ini. Maka Putra Damyong sebentar tadi telah bergerak berjumpa dengan Raja Siam. Maka Raja Siam mengarahkan draft dikeluarkan dan akhirnya perjanjian dimeterai melibatkan Ralph Paget dan juga Putra Dewa Wongse Warapraka. Okay, itu merupakan pemimpin kerajaan Siam yang bersetuju untuk menyerahkan keempat-empat negeri itu menjadi hak milik kerajaan British. Dan adanya Perjanjian Bangkok 1909 yang ditandatangan di antara kerajaan Siam dan juga kerajaan British, maka kerajaan Siam bersetuju untuk menyerahkan keempat-empat negeri itu kepada kerajaan British melalui perjanjian yang dimeterai bersama Ralph Paget dan juga Putra Dewa Wangse Varapraka pada ketika itu. Maka sahlah keempat-empat negeri itu menjadi hak milik kerajaan British pada ketika itu. Okey, baiklah. Sekarang kita akan tengok pula berkenaan dengan peluasan kuasa di kerajaan Johor. Pertama, kerajaan Johor ini merupakan kerajaan yang mempunyai sistem pentadbiran yang sangat hebat. Antara faktor-faktor menyebabkan sukarnya kuasa barat untuk bertapak dalam kerajaan Johor adalah pertama, mempunyai perkembangan ekonomi yang besar dalam sektor pertaniannya, dalam sektor komersialnya, sektor perdagangannya berkembang dengan maju. Yang kedua adalah pemodenan yang ada dalam kerajaan Johor.
dari segi pentadbiran yang kukuhnya, mempunyai undang-undang yang stabilnya, kemudian mempunyai pemerintah yang bijaksana seperti Maharaja Abu Bakar tadi yang kita bincang awal tadi. Kemudian mempunyai golongan pentadbir yang cekap, yang mampu untuk membantu golongan pemerintah memakmurkan kerajaan dia. Jadi bila ada sahaja perkembangan ini dekat Johor, menyukarkan kuasa-kuasa barat itu untuk mendapatkan kerajaan Johor. Jadi apa tindakan yang diambil oleh British untuk mendapatkan negeri-negeri ini? Okey, seterusnya tengok. Apakah strategi yang diambil oleh British untuk mendapatkan negeri-negeri ini? Pertama, melalui perjanjian 1855. Sebelum saya sentuh berkenaan perjanjian 1855 ini, awak semua kena ingat satu perkara. Kerajaan Johor iaitu Maharaja Abu Bakar ada hubungan yang baik dengan kerajaan Eropah. Sebab itulah dalam perjanjian 1855 ada dinyatakan berkenaan dengan perjanjian ini di antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim. Dan Intipati Kandungan ini menetapkan sekiranya mana-mana sultan ingin menjual satu daerah yang dikenali sebagai Kesang. Kesang ini merupakan satu daerah di antara kerajaan Johor dengan kerajaan Melaka. Nak jual kawasan ini perlu tawarkan kepada British terlebih dahulu. Itu step pertama yang mereka ambil. Yang kedua adalah perjanjian persetiaan 1885. Melalui perjanjian persetiaan 1885 ini adalah Johor akan menerima seorang ejen yang akan membantu pentadbiran kerajaan Johor. Cumanya ejen ini tidak ada kuasa yang besar macam mana negeri-negeri Melayu Bersekutu ataupun negeri Selat. Okey, dah masuk dah kan? Okey, kemudian Gubernur Negeri Selat pula mencadangkan supaya diletakkan seorang residen dalam kerajaan Johor pada ketika itu. Okey, dah masuk dah residen. Kemudian pada waktu itu juga, mereka British telah menawarkan bantuan keuangan sebanyak $200,000 kepada kerajaan Johor untuk Johor majukan sektor pembinaan kereta api mereka pada waktu itu. Nampak kaedah ataupun teknik yang dia pakai. Dan akhirnya, Sultan Ibrahim telah tanda tangan bersama dengan Sir Arthur. Melalui tanda tangan perjanjian ini, maka sahlah Johor itu menjadi hak milik kerajaan British dengan Douglas Graham dilantik sebagai penasihat am Johor yang pertama pada ketika itu. Maka sampai setakat ini kita akan faham akhirnya keempat negeri tadi bersama dengan Johor ini telah sah menjadi hak milik kerajaan British. Cuma kena fahamkan perbezaan. Untuk 4 negeri yang pertama tadi, British dapatkan daripada kerajaan Siam. Sebabnya kerajaan Siam merupakan kerajaan yang menjadi ketuanan kepada negeri-negeri ini, yang menjaga negeri-negeri ini. Konsepnya sama juga melalui perjanjian. Johor tak termasuk dalam 4 negeri itu sebab Johor dia maju. Jadi British ambil peluang buat perjanjian juga dengan Sultan Johor, maka akhirnya kelima-lima negeri ini sah menjadi hak milik kerajaan British. Lepas ini kita akan belajar pula berkenaan dengan apakah perubahan yang berlaku setelah British mengambil alih 4 negeri daripada Siam dan juga kerajaan Johor berkenaan dengan pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pasti kita akan